wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita sampai pada muka surat yang ke-40. Masih lagi membicarakan hadis bab ma jaa fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menyuruh berbuat baik dan menegah daripada berbuat jahat. An Huzaifah al-Yaman 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis daripada Huzaifah al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangannya, demi menyuruh sekalian kamu supaya berbuat baik dan juga menegah kamu daripada kejahatan. Kalau tak dibuat benda ini, kata Nabi, hampir Allah akan menurunkan ke atas kamu dera daripadanya. Dan apabila kamu berdoa, doa kamu tidak dimustajabkan. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang hasan. Baik, Nabi sebut mesti ada orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kalau ditinggalkan dua benda ini, kata Allah, bala akan sampai pada kamu. Dan kalau kamu berdoa pada saat itu, doa kamu tidak dimustajabkan. Baik, kita dah baca apa dia yang dikatakan ma'ruf, apa yang dipanggil sebagai ma'ruf. Sekarang kita nak tengok pula apa yang dipanggil sebagai mungkar. Adapun melarang orang mengerjakan maksiat, seperti melarang orang jangan buat segala maksiat yang tersebut dalam masalah yang kita dah baca dalam masalah 45. Baik, yang kedua, marahkan orang yang tiada mahu menuntut ilmu yang fardu ain. Orang yang tak nak belajar agama yang fardu ain, itu mungkar juga tu. Jenis tak mau belajar. Dia nak belajar ilmu dunia ya. Ilmu main piano nak belajar. Tarian ballet dia nak belajar. Cara ambil wuduk tak nak belajar. Cara tayamum tak nak belajar. Ataupun tiada mahu datang ke masjid. Itu pun mungkar juga. Pergi stadium tak apa. Yang tu tak apa.
Kuman tak datang ke stadium, Kuman dia datang ke masjid. Pandai Kuman ni. Dia ada ijazah. Dia boleh tahu pula mana tempat yang ada, mana tempat tak boleh masuk. Dan tiada mau semua fakat dengan jiran atau sekampung. Itu pun mungkar juga. Gaduh, tak bersatu hati. Atau marahkan orang yang sombong, perbuatan yang sombong. Hari ni banyak orang yang jadi sombong. Ada kuasa sombong, belagak. Padahal yang angkat jadi dia penguasa tu rakyat juga. Lalah bermusuh dengan rakyat. Banyak pemimpin yang dilantik oleh rakyat tapi bermusuh dengan rakyat. Marahkan suka bergaduh kepada orang yang suka buat fitnah dan suka pengacum, melaga-lagakan orang mengacum ni. Ataupun orang yang suka kepada perkataan lucah atau mencarut. Atau sukakan orang yang jahat dan bencikan orang yang berbuat taat. Atau suka bakhil, suka tamak, sukakan dunia sahaja dan meninggalkan akhirat, atau sebagainya daripada kejahatan yang dipandang dengan mata dan dikerjakan dengan tangan, yang dipergikan dengan kaki, yang dituturkan dengan lidah, dan yang dikatakan dengan hati, semuanya dilarang ditunjuk. Maka dia dipanggil sebagai mungkar. Mesti ada golongan yang mencegah kemungkaran ini. Mesti ada pihak yang mencegah mungkar. Dia tak cukup dengan suruh buat baik ya. Dengan suruh buat baik tak cukup, dia kena ada pasang. Pasangan dia lelaki perempuan, pasangan dia langit bumi, pasangan dia tinggi rendah, pasangan dia hidup mati, pasangan dia putih gelap, pasangan makruf mungkar. Maknanya kalau suruh buat baik tak cegah mungkar, belum pasang. Pakai baju Melayu, seluar tak pakai, kain melekat tak pakai. Boleh panggil pakai baju Melayu. Tak lengkap. Banyak orang suruh buat baik ya, tapi muka dia diam. Marilah semayang, tapi disko tak dilarang ya. Okey, haram kita ni buat ritual mandi safar. Mandi sapa ni, duk ramai-ramai tepi Sungai Kinta tu mandi. Tak maulah, haram lah. Pergi sembelih kambing pula, buang sial, dosa lah. Pakcik pondok semua pergi. Okey, berkembang. Marilah mari pergi mandi safar. Yang tu yang dilarang lah. Okey, berkembang, basuh pinggan, basuh kain. Ni hak laki pula sembelih ayam, sembelih ikan, sembelih kambing, lontarkan kepala kambing lembu dalam laut sungai. Itu haram lah. Mana ada sia-sia ni? Haram tak tu? Haram. Kalau mandi ramai-ramai dalam kolam renang, halal haram tak? Campur lelaki perempuan. Yang tu diam. Diam. Tok Mufti pun diam. Haram tak buat senam aerobik? Haram tak buat gym rama? Tok terkangkang terkoyak situ. Haram tak buat acara renang pakai spender saja? Haram tak? Jawablah haram, takut apa? Walaupun kerajaan bagi, tetap haram. Tapi yang tu tak dikata haram lah. Oh, tak punya tu tak apa, sukan. Sukan haram lah juga. Ni duk nampak satu sebelah, tak nampak sebelah lagi. Mandi safar ni kita tak buat dah. Tapi yang duk buat tu apa? Berenang, bersukan tu. Dilatih budak-budak sampai ketua bangka duk berlatih lagi.
terjun, naik panjat, terjun dalam kolam, lepas tu naik lagi, terjun lagi. Yang tengok semua jantan, dengan ustaz pun tengok sekali. Yang tu yang haramnya. Jadi jangan kita hari ni hanya nampak satu sebelah haram, sebelah lagi tak haram. Mesti ada pihak yang mencegah dia, menegur dia. Baik. Dan kata dia lagi, demikianlah disuruh syarak kita dengan dalil hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi an Huzaifah bin Al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi lagi tempat menyimpan rahsia Nabi, nama dia Huzaifah Al-Yaman, tempat menyimpan rahsia Nabi, setiap usaha sulit Nabi ni, orang yang diberikan oleh Allah kepada Huzaifah Al-Yaman ni ilmu laduni. Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah ajar dia ilmu ni. Nama dia Huzaifah Al-Yaman. Dia tahu mana dia di kalangan orang di Madinah ni yang munafik, dia tahu. Tempat simpan rahsia Nabi. Katanya, demi Tuhan yang diriku dalam tangan kudrahnya, kata Rasulullah, sesungguhnya suruhlah sekalian kamu orang-orang supaya berbuat kebaikan, dan tegahlah sekalian kamu akan orang jangan berbuat kejahatan dan maksiat. Mesti ada golongan ni. Jangan duk suruh orang buat baik ya, hak mungkar duk diam. Yang mungkar diam, niat minum arak, melanggar habis kedai-kedai, mati orang, mabuk. Yang tu yang mungkar, cegah lah, tutup lagi lah arak tu. Nak minum arak, pergi duduk kat pulau, duduk tengah-tengah laut pergi minum. Lepas tu berenang ramai-ramai mampu itu. Ini minum tengah pekan, minum tengah bandar, bawa kereta pergi langgar orang. Hak mati-mati, dia pula bebas pasal mabuk. Maka jikalau tiada kamu perbuat seperti suruhku, kata Nabi, kalau kamu ni tak buat apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, niscaya turun atau hampir turun dua perkara yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu, atau hampir Allah utuskan atas sekalian kamu seksa dan dera daripadanya. Allah turunkan seksa dan dera. Ada yang didatangkan gunung berapi, habis tenggelam rumah, tinggal bumbung, tak ada nak lari. Dia mari lava gunung berapi, mari simen gunung berapi, tutup rumah. Larilah makcik ni, kena gaut nak lari mana. Hak tu imam pun kena, hak tak imam pun kena. Dan kita tak heran, negara mereka nak murtad silakan, nak masuk agama lain silakan, nak menikah dengan orang yang tak sama agama silakan. Akhirnya apa jadi? Kita pun kalau tak cegah, kalau tak suruh, tak larang, jadi macam tu. Terang-terang yang pondan, yang jantan nak jadi pondan, terang-terang tak ambil tindakan, dia mari bala. Ataupun kata Nabi, summa tad'unahu fala yustajabu, atau kamu berdoa kepadanya mohon ampun dan rahmat,
maka doa kamu tidak dimustajabkan lagi. Doa Allah tak mustajab sebab maksiat banyak. Patut kita hari ni doa tak jalan, maksiat depan mata. Doalah Tok Imam, Tok Lebay, Pak Leman, minta doa tak jalan. Sebab apa? Sebab Nabi dah cakap, sebab saya tak buat pasangan ni, pasangan amar ma'ruf dengan nahi munkar. Kita hanya amar ma'ruf, nahi munkar tu tak ada. Sebab apa tak berani buat nahi munkar? Sebab kena marah. Hari ni Jabatan Agama pun kalah, kena zaman, kena beri denda Jabatan Agama. Berani buat sekarang, berani tegur, berani tangkap. Maka pada masa itu doa tidak mustajab. Hidup kita makin sempit, makin sempit. Nak menapah pun sempit. Duklah menapah. Dulu seronok menapah, hidung semua kembang semua. Sekarang nak menapah pun susah lah. Susah semua, main semput, main lelah semuanya dah. Doa tak jalan-jalan juga. Baik, bab yang ke-10. Bab ma ja'a la taqumus sa'ah hatta taqtulu imamakum. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiadalah berdiri kiamat, tiadalah terjadinya kiamat sehingga membunuh sekalian kamu akan pemimpin kamu. An Huzaifah al-Yaman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta taqtulu imamakum wajtalidu bi asyafikum wa yaritha dunyakum shirarukum. Hadis hasan daripada Huzaifah al-Yaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku yang berada di dalam kekuasaan Allah, tiadalah berdirinya hari kiamat hingga membunuh kamu akan imam kamu. Imam ni makna pemimpin, bukan imam din tu. Nah, bukan imam dolah pula. Imam ni makna penguasa, pemimpin. Dan berpancung-pancungan kamu dengan pedang dan mempusakai dunia kamu oleh orang-orang yang jahat. Maka pada masa itu kiamat akan berdiri, kiamat akan terjadi. Ketahuilah wahai saudaraku, satu daripada sebesar-besar maksiat dan fitnah yang berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membunuh pemimpin-pemimpin orang Islam dan sultan-sultannya. Maka perkara ini dikhabarkan oleh Nabi kepada kita selepas daripada wafatnya akan berlaku orang akan membunuh imam dan sultan. Maka menunjukkan bahawasanya ia adalah satu alamat daripada Nabi kita bahawa Nabi itu adalah Rasul. Tiada syak lagi. Apa yang Nabi cakap ni berlaku. Dan bila berlaku menunjukkan bahawa Nabi itu adalah sebenarnya Rasul. Jangan diragu-ragukan lagi, jangan disyak-syakkan lagi. Sebab apa yang Nabi cakap tu berlaku. Nabi bukan tukang telek, bukan tukang ramal. Nabi itu diberitahu, dikhabarkan oleh Allah apa yang akan berlaku. Dengan sebab itu yang dikatakannya itu merupakan perkara mukjizat, dikhabarkannya sebelum wafat baginda
kemudian berlakulah ia sebagaimana yang Nabi sabda. Hadisnya begini. An Huzaifah al-Yaman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta taqtulu imamakum. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi, lagi merupakan tempat menyimpan rahsia Nabi, namanya Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu. Katanya bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku dan diriku berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, tidak boleh jadi kiamat dan tidak berlakunya kiamat melainkan selepas daripada membunuh sekalian kamu akan imam-imam kamu, sultan kamu, dan raja-raja besar kamu. Nombor satu Nabi sebut tanda-tanda kiamat ialah dibunuhnya pemimpin-pemimpin orang Islam. Maka apa yang telah disabdakan Nabi tadi telah berlaku, bermula daripada pembunuhan siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Besar lah tu, ahli syurga tu, Kak Somoi, ahli syurga pun dibunuh. Sahabat Nabi tu dibunuh ya. Jadi apa heran kalau kita ni bukan sahabat Nabi, Sayyidina Umar pun dibunuh. Apa heran Sayyidina Umar dibunuh, Nabi-Nabi pun ada yang dibunuh. Tuan-tuan tak baca dalam surah Yasin tu? Baca lah ayat tu. Wa jaa min aqsal madinati rajulin, bacalah ayat tu. Sebelum daripada wajah tu kan kisah tu, kami utuskan 2 orang Nabi tu. Mula-mula utus seorang, utus lagi 2 orang, tapi dipenafikan. Nabi pun dibunuh, tu dalam surah Yasin. Kemudian dibunuhnya Sayyidina Uthman, kita baca lah. Dibunuhnya pula Sayyidina Ali. Maka dibunuhlah khalifah-khalifah dan imam-imam besar muslimin pada kerajaan Bani Uthmaniyah, Bani Abbasiyah. Dan selepas daripada itu sampailah sekarang. Sampai sekarang raja-raja dibunuh, pemimpin dibunuh, Perdana Menteri dibunuh, Presiden dibunuh. Ya, ada yang kena bom, ada yang kena tembak, ada yang kena racun. Baik, iaitu apabila diangkat dan dilantik mereka menjadi khalifah dan imam, maka tak lama kemudian dibunuh dan dilantik orang lain pula. Maka yang demikian itulah merupakan maksiat yang besar kerana menyalahi hukum syarak, membunuh manusia. Tapi ada orang peduli hukum syarak ni? Tak peduli ya. Wah, di Afrika saja berapa ramai kena tembak. Pemimpin kena tembak mati seorang-seorang. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tajtalidu bi asyafikum, dan berpancung-pancungan sekalian kamu dengan pedang-pedang kamu. Berpancung-pancungan muslimin dengan pedang merupakan satu maksiat yang besar dilakukan oleh orang Islam, berperang sama sendiri kerana berebut dunia. Jadi belum? Jadi dah. Islam sama Islam berperang pasal apa? Nak jadi YB. Di Malaysia pun ada. Nak jadi YB punya pasal pergi tembak. Ingat dulu tahun 80-an tu. Orang Negeri Sembilan tu, kalau kecoh tanding di YB tu, belum masuk lagi hak kena pancung kerat 18. Apa hak Nabi cakap tu betul semua. Bergaduh pasal nak jadi pemimpin. Seronok sangat gemuk naik kereta cermin gelap. Dia tak tahu besok di hari kiamat kena soal banyak.
tetapi dan juga telah berperang sahabat sama-sama sahabat Nabi, tetapi bukan kerana dunia, bahkan bala dan percubaan daripada Tuhan. Malah selepas Nabi wafat, sahabat dengan sahabat pun perang, masing-masing perang, iaitu berlaku perang beberapa sahabat Nabi dengan pimpinan Siti Aisyah, pergi menghentam Saidina Ali kerana menuntut hak. Dan bersama baginda Ali pula beberapa sahabat Nabi melawan sahabat yang menyertai Siti Aisyah, hingga berpuluh ribu mati muslimin sebelah menyebelah. Nama dia peperangan Siffin, peperangan Jamal. Isteri Nabi pun perang sekali, lawan dengan Sayyidina Ali, seorang isteri, seorang menantu. Kemudian berlaku pula peperangan Sayyidina Muawiyah, ipar Nabi, penulis Al-Quran Wahyu, berperang pula dengan Sayyidina Ali. Banyak juga muslimin yang mati daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Maka perang antara sahabat inilah fitnah yang besar pada sekalian muslimin zaman sahabat Nabi dan tabi'in. Tidaklah mereka itu berpancung-pancungan kerana dunia. Jadi ini peperangan yang berlaku. Selepas daripada itu berentek-tentek-tanlah sampai sekarang orang Islam berperang dengan orang Islam. Itulah yang berlaku di Arab, di Pakistan, di Yemen, Afrika, dan mungkin tak lama lagi di Malaysia pula, kerana pahaman-pahaman yang dibawa balik oleh orang-orang yang belajar di sana, dia bawa balik, dia ajarkan di Malaysia. Silap-silap dilantik jadi mufti pula, lagi huru-hara, sampai sebut Al-Fatihah pada orang keluarga si mati pun salah. Apa masalah? Marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah pada almarhum. Apa salah? Baca Fatihah, niat sedekah, tak ada salah. Sedekah Fatihah pun salah. Oh, Wahabi ni teruk sungguh lah. Yang ni kalau jadi mufti kita, habis tuan-tuan. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarisa dunyakum syirarukum, dan mempusakai dunia kamu oleh orang yang jahat. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat apa? Dunia kamu diperintah oleh orang jahat. Orang tak boleh pakai, kita panggil kutu. Kutu jadi pemimpin kita. Bukan kutu rambut, kutu pekan. Tak erti apa. Yang tak erti apa jadi pemimpin pada yang reti. Patut yang reti itulah jadi ketua. Dah dilantik hak tak reti, memimpin yang reti. Hak reti pula diam, bodoh. Dapat welfare diam. Kata dia, dunia telah dipusakai oleh yang jahat-jahat. Sesungguhnya Nabi kita telah berkhabar sebelum wafatnya akan dunia ini diperintah oleh orang yang jahat dan sehina-hina daripada muslimin. Dunia yang diperintah oleh orang jahat dan hina itu ialah dunia yang bumi, dunia dan bumi yang diperintah oleh raja-raja dan orang-orang baik dan berilmu dan adil. Maka orang jahat dan hina yang memerintah itu ialah orang yang membunuh imam besar muslimin dan khalifahnya. Apakala telah dibunuhnya, naiklah mereka sesama sendiri memerintah dan mempusakai dunia yang asalnya diperintah oleh imam besar dan sultan yang dahulunya. Dirampas kerajaannya, harta bendanya, harta dalam baitul malnya dan sebagainya.
dan semuanya itu merupakan munkar dan fitnah yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita faham hadis ni, bila jatuh satu orang, naik satu orang, yang naik tu lagi jahat daripada hak turun, sampailah kiamat, melainkan dilantik yang baik-baik menjadi pemimpin. Jadi jangan tuan-tuan harap yang ni jatuh, insya-Allah lah anak lepas ni bagus kot. Tak ah, basah kepada hadis ni lagi teruk. Dan naik hak ni bagus ni hak ni dia bagus ni, hak baru ni dak lagi dia teruk, dia paksa semua orang. Hak sebelum ni tak paksa, hak ni dia paksa pula. Tak cukup dua, dia tambah hak kita tahu sampai berapa. Dia akan naik lagi teruk graf dia. Baik. Ni saya baca hadis. Dan apa yang saya baca ni tak berlaku di Malaysia, dia berlaku di planet Pluto. Di Pluto, bukan di sini. Sini okey, baik semua. Baik, bab yang ke-11. Bab zikril jaish allazi yukhsafu bihim. Bab pada menyatakan tentera yang ditelan bumi dengan mereka itu. Tuan-tuan bila baca hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitnah, hadis-hadis fitan ni, tuan-tuan rasa apa? Rasa takut ke, lemah perut ke, rasa kata kat aku ke? Kak Som bila baca hadis ni rasa macam hadis ni mengatakan Kak Som tak? Tuan-tuan rasa dah hadis ni macam mengata kat dia je? Betul. Malaslah aku belajar macam perli kat dia. Ini hadis Nabi. Sepatutnya orang yang dibacakan hadis ni kena macam batang hidung dia, patut berhentilah, berubah dan jadi baik, supaya tak termasuk dalam hadis yang kena dekat batang hidung dia. Jadilah pemimpin yang baik, yang berpegang pada agama. Baik. An Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara al-jaish alladhi yukhsafu bihim faqalat la'alla fihimul makrah qala innahum yub'atsuna ala niyyatihim. Hadis hasan lagi gharib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan isteri bagi Nabi, namanya Ummu Salamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya menyebut ia akan tentera yang ditelan bumi mereka itu. Maka katanya barangkali ada dalam mereka itu yang dipaksa. Sabda Nabi bahawasanya mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat mengikut niat mereka. Faham tak? Faham tak Nabi kata apa? Faham Kak Som? Saya pun tak faham. Nabi kata akan ada tentera yang menzalimi, dan tentera itu akan ditelan oleh bumi kerana buat zalim. Maka isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, mungkin dalam banyak-banyak tentera tu mereka dipaksa untuk jadi tentera. Mereka dipaksa, mereka tak salah. Maka kata Nabi, tetap kena ditenggelamkan dalam bumi, tetapi di hari kiamat nanti dibangkitkan mengikut niat mereka ketika mereka menjadi tentera tadi. Tentera yang zalim ni kata nak Allah akan tenggelam dalam bumi. Faham maksud tenggelam dalam bumi? Mana ada Ustaz? Tak ada dengar pun tenggelam dalam bumi. Apa tak ada pula? Tu yang datang gunung berapi, tutup sekalian kampung, tinggal bumbung. Pokok nyor ni tak payah pakai tangga lah, boleh petik lah.
hampir dengan buah nyur punya tingginya tenggelam. Itu sekarang yang kita boleh tengok berlaku kemarin. Yang kedua, apa makna ditenggelam dalam bumi? Dia tak tenggelam dalam bumi. Tuan-tuan ambil kaksum, korek lubang, tanam kaksum, tinggal kepala. Kaksum boleh bergerak tak? Kaki boleh bergerak tak dalam tanah tu? Tak. Sekarang ada penyakit macam tu, yang boleh bercakap kepala mulut je, kaki tangan tak boleh bercakap. Nama dia apa? Lumpuh. Duk diam. Yang mana yang buat zalim pada orang, kata Allah, aku bagi penyakit lumpuh pada dia, macam tenggelam dalam bumi tu. Pasal kamu buat zalim pada orang. Maka sebab tu isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau dia dipaksa, dia diarahkan buat kerja, kalau tak buat dia kena tindakan tata tertib. Kata Nabi, walaupun dia dipaksa untuk buat kerja, bala kepada dia tetap turun, dan di hari kiamat dia dibangkitkan mengikut niat dia ketika dia buat kerja zalim tu. Adakah dia suka, dia seronok buat zalim, ataupun dia dipaksa? Di hari kiamat dia dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, adalah tentera yang ditelan bumi ialah tentera yang pergi memerangi orang Islam dengan zalimnya. Nampak ni, Nabi sebut 1400 tahun dulu. Berapa banyak orang yang bekerja bahagian uniform pergi buat zalim pada orang Islam, pergi kacau orang Islam. Nak semayang kena tangkap, masuk penjara tak, masuk mahkamah tak, pergi semayang pakai baju oren tu. Yang berpuluh ribu tengok bola tak kena tangkap, yang beribu pergi mandi duduk pakai spender dalam kolam renang tak kena tangkap, yang pergi semayang kena tangkap. Jadi tak di planet Pluto? Jadi. Ni dia yang Nabi sebut ni. Sebab tu saya kata, bila kita baca hadis ni, kita rasa takut pun ada, kita rasa marah pun ada. Hai, macam kata kat aku ya, dia lah hang buat. Ustaz faham tak? Ni arahan, saya ikut arahan. Iyalah, dengarlah sampai habis. Akan berlaku benda-benda ni yang kena yang hanya pada orang Islam. Orang Islam nega tepi jalan susah, orang Islam semua jadi pada orang Islam, semua jadi dekat masjid surau, buka restoran nak makan susah. Hak orang kafir ni tak ada cek apa pun, dia kena dah. Budak hak kena jolok hidung pun budak Islam ya. Hak sakit pergi masuk naik bas, pergi masuk pusat kuarantin, budak Islam ya. Confirm tuan-tuan tengok. Hak budak tak Islam tak kena. Sebab apa? Sebab penyakit ni perkauman. Dia kena orang Islam aja, dia tak kena orang lain. Nabi sebutlah hadis ni tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena buat persiapan mental dan fizikal. Akhirnya nanti akan ada orang Islam kata, kalau macam ni aku jadi orang kafir. Senang kata. Orang kafir nak minum arak senang, pergi tokong senang, pergi sekolah senang. Subhanallah, hak Nabi cakap ni betul tuan-tuan. Maka hendaklah orang Islam takut daripada barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila raja itu raja yang zalim, yang tiada menurut pengajaran Islam dan suka pula kepada luas dunianya, lalu dia pergi membawa tenteranya memerangi orang Islam, maka hendaklah takut tentera yang memerangi orang Islam itu. Tolong berhati-hati.
tolong berjaga-jaga. Maka Tuhan turunkan bala ditelan oleh bumi. Maka itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, an Ummi Salamah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu dzakaral jaisyal ladzi yukhsafu bihim. Diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya menyebutlah ia akan kisah tentera yang zalim yang ditelan oleh bumi kerana mereka memerangi orang-orang Islam dengan kezaliman. Jadi kita minta kepada bahagian penguasaan, tolong jangan buat zalim pada orang Islam. Nanti kamu akan ditelan oleh bumi. Dan maksud ditelan oleh bumi tu, khasfun tu luas, maksud dia luas. Bila didengar oleh Nabi, bila didengar oleh Ummu Salamah sabda Nabi, isteri Nabi bertanya, ya Rasulullah, faqalat la'alla fihimul mukrah, ya Rasulullah, barangkali di dalam tentera yang buat zalim tadi mungkin dia dipaksa, dia tak nak buat pun, tapi dia diarahkan. Macam mana ya Rasulullah? Dia pun tak nak tangkap orang yang semayang, tapi dia arahkan tangkap, dia terpaksa. Macam mana ya Rasulullah? Maka masalah 52, muslimin kena paksa pergi memerangi orang Islam dengan zalim, apa hukumnya? Jika sekiranya tentera yang kena paksa itu ada jalan ia untuk melepaskan diri daripada pergi memerangi orang Islam, maka hendaklah dia cari jalan melepaskan diri. Cari jalan. MC ke? Buat sikit perut ke? Ataupun minta cuti ke? Supaya tak terlibat dalam operasi itu. Maka adakah ditelan juga akan dia oleh bumi padahal niatnya tak mau pergi, dan perginya pun kerana terpaksa? Adakah dia akan diseksa dalam negeri akhirat? Bila didengar oleh Nabi sedemikian, Nabi berkata, innahum yub'atsun ala niyyatihim. Nabi berkata bahwasanya segala orang yang kena gagah dan kena paksa itu menelan jua akan dia oleh bumi. Dia kena juga balak. Kalau dia mari stroke juga dia kena. Kalau dia mari lumpuh juga kena. Kalau dia mari kanser juga dia kena. Kalau dia mari gempa bumi, dia juga kena, kerana telah pergi bersama memerangi orang yang zalim. Tetapi dibangkitkan mereka itu daripada kuburnya mengikut niat masing-masing. Balak tetap balak, semua dia kena. Macam tsunami lah. Kalau tsunami datang semua kena lah. Hak semayang pun kena, hak tak semayang pun kena. Tapi di hari kiamat apa berlaku? Dibangkitkan mengikut niat dan amalan masing-masing. Boleh faham? Dia jangan kata Allah zalim pula. Hak tsunami ni yang baik pun mati Ustaz. Memanglah, takkan baik tak mati. Baik ke jahat semua mati tak? Mati semua. Walaupun begitu, bila datang bala semuanya kena. Katalah dia Manjui ni gempa bumi, Ustaz Ahmad pun kena, Ustaz Azhar pun kena, Kak Som pun kena, Din Kutu pun kena, Sulaiman Cangkut pun kena, semua kena. Yang tak kena saya kan? Masa tu saya pergi umrah, tak kena lah, contoh kan. Semua kena, hak semayang tak semayang kena. Tapi di hari kiamat dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Baik, bab yang ke-12.
bab ma jaa fi taghyi al-munkar bil yad atau bil lisan atau bil qalbi. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan mengubah perkara-perkara jahat dengan tangan, dengan lidah atau dengan hati. Okey. Depa ni ada adjust mic. Dia tarik suara saya ni. Cubalah tengok ajuan. Baik, kita baca hadis yang sahih. An Tariq bin Shihab qala awwalu man qaddama al-khutbah qabla as-salah Marwan faqama rajulun faqala li Marwan khalafta as-sunnah faqala ya fulan turika ma hunalika faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qada ma alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a munkaran falyunkirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Hadis yang hasan lagi sahih. Mungkin satu hari nanti manusia dah tak berani lagi nak menegur. Manusia hanya menegur dalam hati sahaja. Saya sekarang ni pun tegur dengan lidah lagi. Satu hari mungkin tak dibenarkan lagi, mungkin saya hanya menegur dengan hati sahaja. Akan sampai saat itu. Akan sampai saat tu. Jiwan okey lah. Elok nak habis lah. Sakit tekak-tekak ni. Baik. Daripada Tariq bin Shihab, katanya awal orang yang mendahulukan khutbah sebelum sembahyang ialah Marwan. Okey, Marwan dia pergi ubah. Maka bangunlah seorang laki-laki, maka katanya bagi Marwan, menyalahi engkau akan sunnah. Maka katanya, hai fulan, sudah ditinggal orang barang yang di sana. Maka kata Abu Sa'id, adapun ini maka sesungguhnya sudah barang yang di atasnya aku mendengar Nabi sabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat akan suatu mungkar, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Dan siapa yang melihat yang tidak ada kuasa, hendaklah mengubah dengan lidahnya. Dan jika dia tak berkuasa juga, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Maka itu adalah selemah-lemah iman. Hadis yang sahih. Baik, kita tengok satu orang pemimpin, dia ubah cara khutbah semayang. Ya, diubahnya semayang, bangun anak qaryah dia, bangun makmum dia, dia pergi tegur tok imam tadi, pemimpin dia. Apa diubahnya ustaz? Dia baca khutbah dulu baru dia semayang. Betul lah. Betul apa? Tu semayang Jumaat, ni semayang raya. Semayang raya dia ubah buat khutbah dulu, baru dia nak semayang raya. Kita semayang raya dulu tak? Baru khutbah kan? Dia ubah, dia buat macam semayang Jumaat. Bangun satu orang, dia kata, kamu tak ikut sunnah. Depan orang ramai. Nampak tak? Berani orang dulu. Orang sekarang nak tegur semayang jarak-jarak pun tak berani. Nabi tak pernah semayang jarak walaupun ada penyakit. Seorang tak berani, paksa ikut pula. Baik, maka ketahuilah wahai saudaraku, mengubah perkara yang jahat dan tidak baik pada syarak itu hukum dia wajib. Maka mengubahkannya itu ialah memalingkan, melarang akan orang yang memperbuatnya.
supaya ditinggalkan perbuatan mungkar yang dibuatnya, sebaliknya bertukar mengikut apa yang diperintahkan syarak. Dan cara mengubah kemungkaran ada 3. Pertama, dengan tangan. Tangan maknanya kuasa. Yang mana ada kuasa, sila ubah. Okey. Siapa yang ada kuasa? Kerajaan lah. Dia ada kuasa. Siapa yang ada kuasa? Mak bapak pada anak-anak dia. Siapa yang ada kuasa? Suami pada isteri dia. Dia kena ubah dengan kuasa dia. Isteri ni duk pakai baju skirt, dah lah mengandung, bulat elok perut, pakai baju maxi, joget-joget, tayang perut. Suami diam. Boleh tak saya cegah? Saya tak boleh cegah sebab saya bukan lelaki dia. Boleh saya bersepak bini dia? Tak boleh. Boleh saya heret tangan dia masuk dalam rumah? Tak boleh. Saya hanya boleh menasihati, jangan buat macam ni, dosa. Tu je. Sebab tu nombor 1, dia guna tangan. Tangan tu makna kuasa. Tapi kalau saya suami dia, saya boleh gunakan kuasa saya. Jangan keluar rumah melainkan tutup aurat. Saya boleh ambil baju maxi dia tu, saya bakar baju tu. Yang tak boleh bakar dia. Baju tu boleh dibakar. Dengan sebab kau pakai baju ni berdosa, sekarang aku ambil baju ni aku buat baluk nangka. Dia ada kuasa tak? Dia ada kuasa. Macam kita dengan anak kita, kita ada kuasa. Anak kita ada buat balik jantan, buat balik ke rumah, perambat lah. Ni siapa ni leha? Inilah mak wu leha, pak wu leha. Buat balik rumah bapak. Kami moden bapak. Kita hidup di alah milenium bapak. Zaman 5G. Tak adalah zaman nak menikah dulu ke apa semua kita. Hambat lah jantan tu. Sebab kita ada kuasa. Begitulah bandingan kerajaan pada rakyat. Dia ada kuasa. Dia ada kuasa menutup kilang arak, tutuplah. Ada kuasa menutup kedai judi, tutuplah. Macam kita tak ada kuasa, boleh kita pergi tutup kilang arak? Tak ada kuasa. Sebab tu yang pertama sekali ialah menggunakan kuasa dia. Yang kedua, kalau tak upaya, guna lidah. Guna lidah macam kita ni. Tak boleh, haram, dosa. Tak boleh, haram, dosa. Jangan jis, jangan jis, din, jangan din. Sekadar boleh cakap je lah. Bila cakap ramai ada orang suka, menyampak ramai. Silat-silat kena baling dengan batu, silat-silat kena santau. Kena santau. Silat-silat muka berubah, penuh dengan bintik-bintik sekarang, tompok-tompok tai unta. Habis muka flawless lah, tak ada flaw, tinggal less saja muka ni. Habis orang boleh buat santau, orang boleh buat macam-macam. Kalau begitu, diam. Nombor 3, diam sahaja. Ubah dengan hati. Duklah hati diam saja lah, aku tak reda lah hampa buat, aku tak reda lah kau orang buat. Dan kata Nabi, itu adalah selemah-lemah iman. Sebagaimana keterangannya dahulu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, an Tariq bin Shihab qala awwalu man qaddama al-khutbah qabla as-salah Marwan. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Tariq bin Shihab, katanya awal-awal orang yang mendahulukan khutbah hari raya sebelum sembahyang ialah Marwan bin Al-Hakam, pemimpin ni, khalifah. Dan Marwan lah yang mula-mula mengubah aturan yang dibuat oleh Nabi.
kepada aturan dia yang baharu. Dia ikut kepala otak dia, iaitu pada masa dia menjadi raja di negeri Madinah Al-Munawwarah, dan pemerintah besar daripada pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma. Datanglah hari raya, naiklah dia di atas mimbar nak baca khutbah. Dibuatnya macam khutbah semayang Jumaat. Dia nak buat dulu khutbah baru semayang raya. Maka umat Muhammad yang berjalan atas jalan Rasulullah tidak mau mengikut yang diperbuat oleh Marwan. Bila dilihat oleh seorang laki-laki yang hadir nak sembahyang raya, laki-laki tadi tak nak ikut perbuatan Marwan. Dia bangun, dia berkata, khalaftan sunnah. Marwan, hanya itu saya tambah lah. Ya Marwan, sesungguhnya telah engkau menyalahi jalan Nabi dan telah engkau ubahkan dia sekarang ini. Bukankah Nabi SAW mendirikan solat raya dahulu daripada ia berkhutbah? Maka engkau telah putar balik. Adakah didahulukan khutbah daripada sembahyang? Maka ini satu perbuatan bid'ah. Yang ni baru nama bid'ah. Ni baru nama bid'ah. Berdoa lepas sembahyang tak bid'ah, berzikir lepas sembahyang tak bid'ah. Yang ni lah bid'ah. Okey, contoh bid'ah diubah. Bila didengar oleh Marwan kata-kata laki tadi, Marwan menjawab, ya fulan, turika ma hunalika. Sudah, orang dah tinggal lah apa yang kau cakap tu. Kita buat yang lebih baik daripada apa yang telah kau buat dulu-dulu. Dia boleh cakap macam tu. Turika ma hunalika. Kamu tinggalkanlah apa yang kamu dah dibuat dulu. Sekarang ni lebih bagus lagi. Dia guna otak dah. Cuba tuan-tuan tengok sembahyang raya. Sembahyang raya siapa jadi imam di Barakah? Ustaz Ahmad. Lepas sembahyang raya, ada tak yang balik? Ada. Tambah bangla pula. Setengah tinggal masjid tu. Dia bukan faham, habis-habis sembahyang dia balik. Dia tak nak dengar khutbah. Tinggal separuh masjid daripada ramai tadi pakai baju Melayu. Tinggal separuh balik lepas sembahyang raya. Jadi mesyuaratlah jawatan kuasa. Apa jalan supaya dia orang ni tak balik? Supaya mereka mendengar khutbah raya. Setiap usaha yang bijaksana, dia kata kita buat khutbah dulu baru kita buat sembahyang, supaya mereka dengar khutbah kita ni. Sebab dalam khutbah tu kita nak cakap, jagalah kebersihan, sungai-sungai hendaklah dijaga, longkang-longkang hendaklah dibersihkan. Kita nak cakap ni, yang mana belum vaksin cocok lah. Ini penting. Kalau mereka tak dengar, mereka balik macam mana cerita? Maka cadangan setiap usaha tadi bagus tak? Bagus tak? Yang ni lah Marwan kata, yang kami baca khutbah dulu ni supaya mereka dengar apa amanat, apa pesanan. Kalau semayang dulu, habis semayang mereka balik, mereka nak bekal lemang. Mereka tak dengar apa amanat. Ini lagi bagus. Dia rasa hak baru ni lagi bagus daripada sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak zaman sekarang? Jadi dah. Bersalam tak bagus, letak di dada bagus. Hak Nabi aja salam je ni. Dah tak bagus. Ini lagi bagus. Siap lenggok tengkok lagi tu. Yang tu lagi bagus. Maknanya apa hak berlaku di zaman Marwan Al-Hakam berlaku zaman sekarang.
Sunnah Nabi orang kata tak elok dah, tak bagus dah. Maka yakni barang yang lama dan kelakuan yang baru ini lebih baik, lebih elok daripada yang lama. Tu yang saya takut baca kitab ni, silat-silat ke dalam saya ni. Tapi nak buat macam mana? Hak ni hak Nabi sebut. Itulah nama dia. Nabi ni the man of tomorrow. Dia boleh tahu hak akan datang. Pasal apa? Tu mukjizat pada Nabi SAW. Patutnya bila hadis ni kena dekat batang leher kita, batang hidung kita, kita berubah. Ikutlah yang Nabi punya, jangan ikut yang lain. Tapi pasal kita tak mau ikut Nabi, kita marah pula orang yang baca. Sebagaimana Nabi mengubah khutbah Jumaat, bukankah khutbahnya itu asalnya kemudian daripada sembahyang Jumaat kemudian diubah, Nabi didahulukan khutbahnya. Maka dia pun gitu juga, mau diubahnya khutbah sebelum daripada sembahyang. Maka jawab orang-orang, wallahi barang yang diperbuat Nabi dan barang yang tidak diubahnya pada khutbah raya ini lebih elok daripada perbuatan kamu, wahai Marwan. Kerana perbuatan Nabi itu adalah izin daripada Allah, berbetulan ada sebabnya, sebagaimana yang masyhur pada tafsir ayat Quran. Yang sembahyang rapat-rapat tu Allah suruh ke siapa suruh? Nabi suruh. Nabi suruh tu Nabi saja suruh ke? Dah, Allah yang suruh. Kalau kita kata tak sesuai perintah Allah, apa jadi? Tuan-tuan nampak tak benda ni? Memanglah sembahyang tu sah, tapi hak Allah suruh lagu mana? Yang Nabi suruh tu bukan Nabi suruh semata-mata, Nabi suruh tu atas perintah Allah. Tiba-tiba kita kata perintah Allah tu tak sesuai, bawa penyakit perintah Allah ni. Tuan-tuan nak jumpa apa di hari kiamat nanti? Bila Allah tanya pasal apa sembahyang jauh-jauh, bawa penyakit. Allah bukan pasal apa, pasal bawa penyakit. Hak Allah suruh tu bawa penyakit. Tu hang tengok bola duduk dekat-dekat tu ada penyakit. Itu tak apa, dia tak masuk stadium, dia tak ada tiket. Nak jawab apa depan Tuhan ni tuan-tuan? Kita ni nak mati lagi sehari dua. Orang yang kita duk ikut sekarang ni, dia tak boleh tolong kita depan Tuhan. Ikut sekaki, sehasta duk ikut arahan, terpaksa ikut. Macamlah mereka tu akan tolong kita di hari kiamat. Nak sambut mayat kita dalam lubang lahat pun mereka tak sambut, tambah nak teman kita dalam kubur. Yang nak teman kita ialah amalan. Tengok-tengok amalannya pula bercanggah dengan amalan Nabi. Baju tak muat, macam mana? Macam kita buat bekalan pergi Mekah, semua bekalan yang dia bawa tak boleh pakai. Bawa serunding basi, bawa baju, terbawa baju cucu, bawa kat bekalan, bawa biskut habis expired dah, bawa duit orang mati pula bawa, duit tabur tepi jalan buat balik silap tu, cucu pergi tukar pula duit. Apa makna kita nak buat bekalan tak ada? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat. Surah Al-Jumu'ah ayat 1. Dan perbuatanmu ini tiada siapa izinkan, dan hanya engkau saja yang pergi ubah perbuatan Rasulullah, maka perbuatan kamu ini tidak elok sesekali. Orang yang bangun menegur perbuatan Marwan tadi siapa?
namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia bangun, dia defend pula laki-laki tadi, kerana mau membenarkan apa kata lelaki yang menegur dan menyalahkan perbuatan Marwan, pemerintah besar pada masa itu. Faqala Abu Sa'id, amma hadha faqad qada ma alaihi. Kata Abu Sa'id, sahabat Nabi, adapun lelaki yang menegur Marwan ini, maka sesungguhnya telah sempurnakan apa yang tertanggung di batang lehernya. Dia kata, "Hai Marwan, lelaki yang menegur kamu ni dah lepas dah tengkok dah. Tanggungjawab yang membelenggu tengkok dia dah selesai, sebab dia dah menegur. Sesungguhnya dia tidak ada kekuasaan dengan kuasanya untuk menurunkan Marwan daripada mimbarnya dan menahannya daripada membuat khutbah raya sebelum daripada sembahyang. Tetapi ia boleh berkata dan ia boleh melarang dengan mulutnya. Sudahlah dia tegur dan sudahlah dia larang, maka hilanglah mas'ulun atas batang leher mengikut kadar kekuasaannya." Maka saya pun jadi macam tu dah. Tanggungjawab saya bacakan hadis, menegur mana yang patut, dah selesai. Orang nak marah ke, orang nak buat apa, terpulanglah. Tapi apa yang saya cakap dah mengikut kemampuan saya. Saya tak ada kuasa nak ubah dengan kuasa, sebab kita pun sama rakyat biasa. Tapi tanggungjawab dah selesai. Macam Abu Sa'id Al-Khudri sebut. Kemudian kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a munkaran falyunkirhu biyadihi. Daripada Abu Sa'id katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat ia akan perkara yang tidak elok, perkara yang jahat pada syarak, maka hendaklah dia ingkarkan dengan tangannya, iaitu dengan kekuasaan tubuh badannya. Nombor 1. Kita sambung lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.